Hai dan selamat kembali ke pengajaran secara online. Saya Cikgu Ruf dan hari ini kita akan tengok tajuk untuk tolak pecahan tahun 4. Okey, untuk standard kandungan hari ini 2.1 pecahan. Standard pembelajaran 2.1.3 menolak sebarang dua nombor ya. Okey, hari ini kita akan buat tolak dua nombor yang melibatkan nombor bulat, pecahan dan juga nombor bercampur. Maksud dia dalam soalan ni ada terlibat nombor bulat, ada pecahan wajar, ada nombor bercampur. Saya harap murid masih faham lagi apa dimaksudnya nombor bercampur ya. Nombor bercampur ialah nombor bulat campur dengan pecahan wajar. Okey, untuk objektif pembelajaran hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat. Jadi dalam tu ada campur nombor bulat, ada pecahan wajar dan ada nombor bercampur. Okey, apakah kriteria kejayaan hari ini? Nombor 1, murid dapat menulis pecahan setara. Nanti cikgu akan terangkan apa tu pecahan setara. Dan cikgu rasa dalam pengajaran yang lepas, cikgu pun dah terang apa tu pecahan setara ya. Okey, nombor 2, dapat menolak dua pecahan dengan penyebut yang sama. Yang ketiga, murid dapat menolak dua pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Kenapa sama dengan tak sama? Tak sama ke? Memang caranya tak sama. Kalau penyebut yang sama, cara dia lain. Penyebut yang tidak sama ada juga cara dia sendiri. Jadi murid kena tonton video ni sehingga habis untuk tahu ya macam mana cara nak menolak. Okey, kita tengok apa maksudnya pecahan setara. Pecahan setara maksud dia ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nilai sama. Bukan maksudnya pengangka yang sama ya, tapi nilai yang sama. Okey, contohnya, okey, cikgu bagi dua gambar di sini. Gambar yang pertama, kalau kita tengok yang merah ya, pecahan untuk merah ialah 2/3. Okey, yang ini pula kita tengok bentuk saiz dia sama macam yang gambar rajan yang nombor 1. Cuma mungkin dia potong kecil sikit. Bila potong kecil sikit, pecahan dia jadi lain. Tapi nilai masih sama. Sebab saiz di dua-dua gambar rajan ni dia sama. Untuk yang bahagian merah ya. Okey, untuk yang pecahan yang kedua ni, pecahan dia ialah 4/6. Kita tengok pengangka tak sama. Penyebut juga tak sama. Kenapa mereka sama? Sebab mereka mempunyai nilai yang sama. Nilai sama. Maksud dia saiz dia sama. Yang pertama saiz dia begini. Yang kedua, saiz dia pun begini juga. Cuma dia potong kecil sikit. Jadi sebenarnya, kita ada satu cara nak dapat nombor yang 4. Bagaimana caranya? Ya, darab dengan 2. Pengangka darab 2 jadi 4. Penyebut pun sama. Darab 2. Jadi 6. Okey, jadi sebenarnya ini kita namakan pecahan setara. Okey, pecahan setara. Boleh faham tak? Okey, kalau boleh cikgu bagi satu contoh ya. Okey, contoh tuliskan pecahan setara untuk 1/4. Okey, murid tahu tak 1/4 ni sama nilai dengan apa? Macam mana nak tulis? Okey, tadi murid dah nampak cikgu buat darab kan? Sebenarnya kalau 1/4, kalau cikgu lukis kat sini, 1/4
Inilah bentuk dia 1/4. Maksud dia kita color 1 daripada 4 bahagian. Okey, boleh tak kalau cikgu sekarang buat kecilkan dia? Kecilkan dia. Cikgu potong lagi kecil. Saiz dia masih lagi sama. Jadi ini sebenarnya apa? 2/4. Bukan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ialah 2/8. Ada tak cara untuk dapat dengan cepat? Kalau tanpa kita lukis. Ya, ada cara. Sebenarnya kita boleh buat darab. 1 darab 2, 2. Bawah pun sama. 2 darab 2 akan dapat 8. Okey, boleh tak yang lain lagi? Ada tak jawapan lagi sama dengan berapa? Okey, cikgu ambil pemadam. Cikgu padamkan yang darab 2 ni. Selain daripada darab 2, kita boleh juga darab dengan berapa lagi? Ya, kita boleh darab dengan 3 juga. Kalau atas darab 3, bawah darab dengan 3. 1 darab 3, 3. Jadi kita tulis jawapan kita di sini. Sebenarnya dia sama dengan 3/12. Jadi ada banyak lagi. Okey, ada tak lagi? Ada. Darab dengan berapa lagi? Kalau tadi 1 darab dengan 3, sekarang boleh tak 1 darab dengan 4? Maksudnya kita belah lagi kecil lagi. Kita belah lagi kecil. Jadi makin kecil lagi. Makin kecil lagi. Okey, kalau kecil lagi, maksud dia bahagian ni adalah 4. Jadi kita boleh tulis sama dengan 4 kalau atas darab 4, bawah pun darab 4. 4 darab 4 dapat berapa? 16. Betul. Jadi sebenarnya semua pecahan ni kita namakan pecahan setara. Nampak macam tak sama, tapi nilai dia sama. Ada lagi tak? Ada. Kita boleh darab 5. 1 darab 5, 5. Bawah, 4 darab 5, 20. Dan tak terhingga. Ada lagi. Banyak lagi. Cuma cikgu tak tulis lagi. Jadi ini semua ialah pecahan setara. Okey. Jadi murid tahu tak kalau cikgu ghostan daripada belakang ke depan. Kalau tadi kita darab, nak dapat ke depan, contoh dia 5/20. Kita nak dapat yang kecil. Kalau kecil kita sebut mudahkan pecahan. Sebenarnya kita boleh bahagi 4. Kita bahagi 5 ya. 4 tak boleh sebab 5 tak boleh bahagi 4. Okey, kejap ya. Okey, 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi dengan 5, dapat berapa? 4. Jadi kita sudah dapat jawapan untuk yang pertama ini. Tapi kita buat bahagi. Ini kita namakan mudahkan pecahan. Okey? Jadi kalau murid dah faham, cikgu pergi ke slide berikutnya. Soalan 1 ya. Okey, nak buat soalan 1 tolak pecahan, cikgu ulang balik, kita ada syaratnya. Syarat penyebut mesti kena sama. Dia macam tambah ya. Kalau tambah pecahan, penyebut juga sama. Kalau tolak, penyebut mesti sama dan penyebut tak berubah. Cuma pengangka kita akan buat tolak dan akan dapat jawapan yang tak sama. Okey, jadi syarat dia penyebut mesti sama. Murid kena ingat ya. Okey, soalan 1. 6/7 tolak 2/7. Apakah jawapannya? Ya. Sebab penyebut dia sama, jadi kita tolak yang atas. 6 tolak 2 jadi 4. Jadi jawapan dia 4/7. Okey, bawah dia tak berubah. Tidak berubah. Okey, murid kena ingat ya.
Okey, soalan kedua. Melibatkan nombor bercampur ya. Melibatkan nombor bercampur dan penyebutnya sama. Okey, kalau penyebut dia sama, sebenarnya kita boleh tolak. Kalau nombor bulat di tepi, kita akan tolak dengan nombor bulat di tepi. 2 tolak 1. Tinggal 1. Atas 9 tolak 7 tinggal berapa? 2. Bawah boleh tolak tak? Tak boleh. Jadi ini sebenarnya ialah jawapan 1, 2 per 10. Tapi kita nampak yang 2 per 10 ni, dia boleh dikecilkan lagi. Jadi ini kita boleh mudahkan lagi pecahan ni. Macam mana kita mudah? Dia lebih kurang sama macam pecahan setara yang tadi cikgu ajar. Kita nak dapat pecahan setara yang besar, kita boleh darab. Tapi nak dapat pecahan setara yang kecil, kita kena buat bahagi. Bahagi dengan satu sifir yang masing-masing ada nombor 2 dan ada nombor 10. Cikgu fikirkan sifir 2. Sebab dalam sifir 2 ada 2 dan ada 10. Okey, jadi bila bahagi dengan 2, jawapan dia akan jadi apa? 1 ni kita kekal. 1, 2 bahagi 2. 2 ni tempat ke berapa? Tempat 1. Okey, 10 ni tempat ke berapa? Tempat ke 5. Jadi jawapan dia 1 per 5. Itu jawapan untuk yang last sekali. Okey, boleh faham? Murid boleh salin dalam buku congak ya. Okey, dah siap salin. Kita akan pergi soalan 3. Soalan 3 melibatkan tolak nombor bulat dengan nombor bercampur. Kalau kita nampak di sini, besar tolak besar, boleh. Tapi macam mana nak tolak pengangka ni? Tak ada pengangka dekat sini. Cikgu dah ajar hari tu, kalau tak ada pengangka, sebenarnya pengangka dia ialah kosongan. Okey, kejap. Cikgu tukarkan warna dulu. Okey, sebenarnya ini ialah 0 per 5. Jadi, jangan kita tolak yang tepi dulu. Tapi kita tengok yang sini. 0 tolak 2 tidak cukup. Kalau tak cukup, kita kena pinjam di sebelah nombor besar ni. Nombor besar dia macam abang besar. Okey, potong 3 pinjam 1 tinggal 2. Okey, 1 dia ada tak kita letak 1 kat sini? Kita tak boleh letak 1 kat sini. Sebab ini ibu dia 5. Maksud dia 1 yang kita pinjam ialah 5. Jadi sebenarnya kita kena tulis tambah 5. Okey, jadi pecahan yang baru ialah 2. Cikgu salin dulu sebelum kita buat. 5 per 5 tolak 1, 2 per 5. Barulah kita buat tolak. Okey, baru kita buat tolak. Besar tolak besar, nombor besar, nombor bulat tolak nombor bulat dan pengangka tolak pengangka. Jadi ini ialah berapa? 2 tolak 1 tinggal 1. 5 tolak 2 tinggal 3. Bawah masih lagi 5. Tidak berubah. Walaupun atas berubah, tepi berubah, bawah tetap tidak berubah. Okey, murid mesti kena faham di sini ya. Kenapa tambah 5 dan bukan tambah 1 ya. Sebab 1 di sini ibu dia jenis 5. Contoh dia, kalau saya nak pinjam sepinggang kek. Okey, katakan sepiring kek ni. Kek ni dalam bentuk 5. Dalam bentuk 5 bukan dalam bentuk 10. Jadi bila pinjam kemari, dia juga sama dengan 5. Dia kena tengok yang bawah. Kalau bawah dia 8, dia pinjam 1, maksud dia tambah 8. Okey, murid salin dulu dalam buku congak.
Yang ini masih lagi penyebut yang sama ya. Belum lagi penyebut tak sama. Okey, soalan yang melibatkan penyebut tidak sama. Okey, kita nampak di sini. Ini dah penyebut dia 3. Ini penyebut dia 5. Sama macam tambah, kita kena cari penyebut yang sama. Baru boleh tolak. Kalau penyebut dia tak sama, tidak boleh tolak. Jadi macam mana nak cari? Tengok daripada sifir. Sifir 3, sifir 5. Mana satu nombor yang masing-masing ada? Contoh dia 6. Ada tak sini 6? Tak ada. 9. Ada tak sini 9? Tak ada. 12. Ada tak sifir 5 ada 12? Tak ada. 15. Ada tak sifir 5 ada 15? Ada. Jadi kita nampak sifir 3 ada 15. Sifir 5 pun ada 15. Jadi inilah penyebut yang baru yang kita nak. Yang kita nak tukar ya. Jadi dalam sifir 3, dia mesti darab dengan 5 sebab tempat ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sifir 5, darab dengan 3. Betul. Jadi kita kena tulis semula pecahan yang baru. 5 ni sama. Tapi ini 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. Tolak. 1 darab 3, 3. 5 darab 3, 15. Bila penyebut dia dah sama, barulah kita buat tolak. Nombor besar, tolak nombor besar. Ini tak ada, kosong. Jadi 5 tolak kosong, 5. Okey, yang atas 10 tolak 3 jadi 7. Jadi 7/15. Cikgu nak tanya, 7/15 ni boleh mudah tak? Boleh bahagi tak dengan sifir 2? 7 ni boleh bahagi sifir 2? Tak boleh. Boleh bahagi dengan sifir 3, 7 ni? Dalam sifir 3 tak ada 7. Tak boleh. Dalam sifir 5 ada tak 7? Tak ada. Jadi ini ialah pecahan yang paling ringkas. Tak boleh bahagi dengan apa-apa. Inilah jawapan yang last. Okey, soalan 2. 3, 5/6 tolak 1, 3/8. Penyebut tidak sama. Okey, jadi kalau tak sama, kena tulis sifir keluar. Sifir 6 dengan sifir 8. Murid-murid jumpa tak mana satu nombor yang masing-masing ada? Jangan cari nombor besar. 48 nombor besar sangat. Gostan balik. Nombor kecil ada tak? Ya. Kita ada 24 dalam sifir 6 dan 24 dalam sifir 8. Okey, cuba bagi tahu cikgu. 24 dalam sifir 6 ni darab berapa? Ya, darab 4. Jadi bawah darab 4. Atas pun kena darab 4. Okey, sifir 8. Darab 3. Atas pun darab dengan 3. Jadi ini akan membawa kepada pecahan yang baru. 3. 5 darab 4. 20. Bawah per 24. Okey, tolak yang ini. 1. 3 darab 3. 9. Bawah berapa? 24. Ada tak penyebut ni dah sama? Ada. Jadi bila penyebut ni sama, jadi kita boleh tolak dah. Jadi sama dengan jawapan apa? Cuba murid bagi tahu cikgu. 3 tolak 1, 2. 20 tolak 9 buat dekat hati. 20 tolak 9 berapa? Tak tahu tu buat bentuk lazim dekat tepi ni. Tak cukup, pinjam. 1. Ini 1. Ini memang 1 ya. 11. Jadi 11/24.
Okey, 11 ni ialah nombor yang tidak boleh dimudahkan lagi ya. Jadi ini memanglah jawapan yang last. Okey, murid boleh salin dalam buku congak ya. Dah siap salin, cikgu akan tunjukkan soalan terakhir. Soalan terakhir, cikgu nak kamu fikirkan. Cikgu nak kamu fikirkan, baru cikgu akan tunjukkan jawapan. Sekarang penyebut dia 4 dan penyebut dia 2. Cikgu bagi sifir kat sini. Dan murid tengok macam mana nak buat. Buat dulu dalam buku congak. Cikgu tunggu ya. Nanti bandingkan jawapan dengan cikgu. Dah dapat jawapan ke belum? Okey, kalau sifir 4, 4. Kita pilih 4. Sifir 2 pun kita pilih 4. Jadi 4 ni darat 1. Darat 1 ni tak payah tulis sebab dia sama ya. Okey, yang ni darat 2. Atas pun darat 2. Jadi kita tulis semula 7 3/4. Tulis semula dulu. Jangan buat tolak dulu ya. Tolak 3. Ni berapa? 2/4. Jadi jawapan dia ialah 7 tolak 3, 4. 3 tolak 2, 1/4. Kalau 1 di atas, maksud dia ini adalah pecahan yang terkecil. Tak boleh nak kecil lagi. Jadi ini jawapan. Ada tak kamu sama dengan jawapan dengan cikgu? Ada. Kalau ada, tanya ya. Tanya kamu dah kuasai. Dan kita akan buat latihan. Cikgu bagi 4 soalan latihan. Murid buat dalam buku MT ya. Buku apa-apa, buku MT. Okey. Kalau dah siap, nanti boleh semakkan jawapan anda dalam ruang komen di bawah post ini. Okey, di bawah post ini. Kalau silap, tolong padam bersih dan buat balik. Kalau ada apa-apa soalan, tolong simpankan soalan anda dan tanya dekat kelas tutorial yang akan datang ya. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Bye-bye.